Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali kita dalam channel Ustaz Tengku untuk mata pelajaran fiqh bagi tahun 4 Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin Taman Wangsa Melawati. Jadi sebelum Ustaz meneruskan pembelajaran, eloklah kita bersedia dengan bacaan doa yang Ustaz akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita mulakan kelas, pastikan kamu semua ada buku teks fiqh untuk tahun 4 di sisi kamu. Okey, jadi hari ini Ustaz nak sambung lagi pembelajaran kita, sambungan daripada minggu lepas punya. Minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan hadas kecil. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang hadas kecil. Minggu ini Ustaz akan sambung lagi pembelajaran kita untuk tajuk hadas besar. Okey, semua buka buku teks muka surat 5. Okey. Okey, ini adalah buku teks Ustaz. Okey, hadas besar. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan hadas besar. Okey, pengertian hadas besar. Hadas besar ialah berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi. Saya ulang lagi sekali. Hadas besar ialah berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa maksud dia? Berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan kamu ini kena mandi. Berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan kita kena mandi. Kalau tak mandi kita tak boleh beribadah. Kalau kita beribadah juga, berdosa. Tak boleh. Dia kena mandi. Mandi wajib. Lah Ustaz, mandi je. Memang mandi je. Okey, apa yang menyebabkan hadas besar? Kita tengok. Apakah sebab-sebab hadas besar? Okey, yang pertama, apabila berlaku perkara-perkara berikut, hendaklah mandi wajib. Yang pertama, keluar air mani. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Saya ulang lagi sekali. Keluar air mani sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, sengaja ni macam mana? Sengaja ni kalau yang lelaki, biasanya air mani ni untuk lelaki je. Kalau lelaki dia sengaja sentuh kemaluan dia sampai keluar air mani, dia kena mandi wajib, satu, dan dia kena bertaubat sebab dia dah berdosa. Kalau dia tidak sengaja macam mana? Orang lelaki baru nak akil balik, dalam keadaan dia tidur, tiba-tiba keluar air mani. Dia tengok, bukan kencing ni. Dia macam keluar benda lain. Dia pergi tanya mak ayah dia ni apa ni? Mak dia cakap, itulah air mani. Maknanya, bila dah disahkan itu air mani, dia kena mandi wajib. Kalau dia basah, dia tidur, dia bangun basah. Bau hancing. Itu air kencing. Tak kena mandi wajib. Tapi kena mandi dah juga nak bersihkan badan kamu. Bersihkan pakaian kamu semua. Okey. Yang kedua. Berlaku persetubuhan. Berjima. Walaupun tidak keluar air mani. Ini ialah hubungan suami dan isteri bila dah kahwin, dia melakukan persetubuhan ataupun berjima, dua maksud yang sama. Walaupun tak keluar pun air mani, kena mandi wajib. Kamu lama lagi nak kahwin, tak apa, jangan risau. Situasi ni takkan berlaku kat kamu. Tapi mungkin berlaku kat mak ayah kamu ataupun bila kamu dah dewasa kelak. Okey, yang ketiga. Haid. Haid ni untuk siapa? Untuk perempuan saja. Haid, darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah baligh. Kalau ada di kalangan pelajar perempuan Ustaz tahun 4 yang dah baligh, dia akan keluar haid. Yang belum baligh dia tak keluar haid.
Lelaki jangan mandai-mandai cakap saya keluar haid. Tak ada. Lelaki tak ada keluar haid. Jangan nak mandai-mandai keluar haid. Okey, yang keempat, nifas. Nifas, apa itu nifas? Nifas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan selepas melahirkan anak. Keluar je baby, ada darah susulan selepas tu. Tak kira lah baby dah keluar sehari ke 2 hari ke, ada keluar darah lagi, itu dikira darah nifas. Darah nifas ni menyebabkan dia kena mandi wajib. Okey, haid tadi pun kena mandi wajib. Okey, yang kelima, wiladah. Wiladah, iaitu bersalin atau melahirkan anak ini ketika bersalin ataupun melahirkan anak. Okey, yang keenam, mati. Kecuali mati syahid. Orang mati pun kena mandi wajib. Kecuali dia ni mati berjihad, mati syahid. Ingat dulu sahabat-sahabat Nabi berperang. Banyak sahabat Nabi mati syahid. Tak perlu mandikan terus. Sebab apa? Roh orang yang mati syahid terus diangkat ke syurga. Okey. Info. Kita tengok sikit info. Orang yang berhadas besar dilarang melakukan ibadah fardu. Apa itu ibadah fardu? Solat fardu. Senang. Atau sunat yang tertentu. Kecuali, kalau dia berhadas besar, dia boleh buat apa? Ni ada soalan yang keluar. Apakah perkara yang boleh dilakukan ketika berhadas besar? Apakah ibadah yang boleh dilakukan ketika berhadas besar? Yang pertama, dia boleh berzikir. Yang kedua, dia boleh berdoa. Yang ketiga, dia boleh bertasbih dan sebagainya. Tapi banyak perkara ibadah yang biasa dia buat tak boleh lakukan. Contohnya, solat, puasa. Okey, kita tengok seterusnya. Kita tengok seterusnya ialah muka surat 6. Semua muka surat 6. Okey, ini besar-besarkan sikit. Muka surat 6. Okey, larangan semasa berhadas besar. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Apa perkara yang tak boleh buat ketika berhadas besar? Yang pertama, solat. Tak kira dia solat wajib ataupun solat sunat. Termasuk sujud syukur tak boleh. Sujud tilawah tak boleh. Dan membaca khutbah Jumaat lagilah tak boleh. Solat tak boleh dilakukan semasa berhadas besar. Yang kedua, tawaf. Pusing Kaabah tak boleh dia lakukan bila dia ada hadas besar. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran lagi tak boleh ketika dia berhadas besar. Yang keempat, berhenti atau berulang alik di dalam masjid. Ni lagi tak boleh. Tak boleh. Maknanya dia kena mandi, sucikan dulu badan dia. Mandi wajib. Nanti Ustaz ajar cara nak mandi wajib. Okey. Apakah larangan bagi perempuan haid dan nifas? Ini bagi perempuan. Tapi yang lelaki kena tahu, nanti nak ajar adik, isteri kamu nanti. Okey. Yang pertama, puasa. Orang perempuan yang datang haid, dia tak boleh puasa. Walaupun dia mampu berpuasa, dia tak boleh puasa. Orang perempuan yang haid dan nifas tak boleh puasa. Okey, seterusnya, bercumbu-cumbuan seperti bergurau dengan suami, menyentuh antara pusat dan lutut. Tak boleh bercumbu-cumbuan. Cumbu-cumbuan tu apa? Cium-cium isteri. Cium-cium suami. Tak boleh. Ini bagi orang dewasa lah. Okey, yang ketiga. Bersetubuh ataupun berjimak. Tak boleh. Orang perempuan yang datang haid memang tak boleh bersetubuh dan tak boleh berjimak. Haram. Okey, yang keempat. Suami menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid dan nifas. Tak dikira talak dia lagi. Selepas tu baru dikira. Okay? Suami menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid dan nifas. Okey. Seterusnya kita sambung lagi sikit sebab saya nak habiskan pelajaran berkaitan dengan bab hadas. Okey, kita masuk cara menyucikan hadas. Senang je cara menyucikan hadas. Tak susah.
Tapi ada orang kita yang malas nak buat. Yang ini menyebabkan amal dia tersekat, amal dia tak masuk buku malaikat. Ni penyebab-penyebab dia. Okey. Yang pertama, hadas besar. Cara nak menyucikan hadas besar, menghilangkan dengan mandi wajib atau bertayamum. Kenapa bertayamum? Sebab ada sesetengah tempat yang memang tak ada air. Yang memang kemarau, memang tak ada air. Air dia hanya keperluan. Kalau dia guna untuk mandi, dia tak boleh nak guna untuk minum. Memudaratkan dia. Jadi dia boleh bertayamum. Bertayamum, ni tengok gambar ni. Bertayamum ni. Tayamum. Belajar 2 dah belajar. Okey, hadas kecil. Hadas kecil macam mana cara nak menyucikan? Menghilangkan dengan berwuduk atau bertayamum. Kamu kentut. Jadi, boleh ambil wuduk balik. Kalau tak ada air kawasan tu, boleh bertayamum. Okey. Itu sahaja daripada Ustaz untuk hari ini. Ustaz ada beberapa tugasan untuk kamu. Yang pertama, salin pengertian hadas besar. Sikit saja tu. Okey, larangan semasa berhadas besar, sila ambil poin-poin sahaja. Larangan bagi perempuan haid dan nifas, poin-poin sahaja. Dan cara menyucikan hadas besar dan hadas kecil. Okey, macam mana nak ambil poin? Ustaz tunjukkan kamu. Ustaz dah tunjukkan kamu. Okey, ini ialah poin dia. Nombor 1, solat sahaja. 2, tawaf. 3, menyentuh Al-Quran. 4, berhenti atau berulang alik dalam masjid. Sama juga dengan larangan ketika perempuan haid dan nifas pun sama. Yang mana Ustaz tandakan macam ni, itu ialah poin-poin penting. Jadi, selain pada poin-poin penting, yang lain kena salin penuh. Okey? Pengertian tu pun salin. Okey, ini poin penting. Keluar air mani, bersetubuh, berjima, haid, nifas, wiladah, mati kecuali mati syahid. Okey? Jadi, ini adalah tugasan kamu yang kamu perlu siapkan bagi minggu ini. Ustaz bagi masa seminggu untuk kamu siapkan. Siapa yang dah siap ataupun siapa yang dah siap, dan kalau ada siapa yang nak tanya soalan berkaitan dengan hadas, boleh komen pada komen YouTube Ustaz ni. Ustaz akan baca satu persatu, insya-Allah. Okey, siapa yang dah siap boleh terus komen nama dia dan kelas mana. Bagi yang belum siap, kena siapkan dulu baru tulis nama. Sebab apa? Ustaz akan ambil markah untuk pentaksiran dan juga Ustaz ambil markah untuk kehadiran siapa yang dah siap. Dan bila buka sekolah nanti, Ustaz akan cek adakah dia betul-betul siap ataupun dia tulis dia tak jujur pada diri dia. Okey, sekian daripada Ustaz hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.